Allah kullu syai'in ma yuram. Alhamdulillah. Baik, kita boleh mula ke Ustaz? Boleh. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi sementara kita nak mula dah ni, tuan-tuan dan puan share-share dan insya-Allah kita akan terima penyertaan lagi dan semasa program ini berlangsung insya-Allah selama sejam setengah. Baik, kita mulakan pertemuan pada pagi ini dengan kalimah yang mulia Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim wa man da'a bi da'watihi bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واhlul 'uqdatam min alsinatina wa yafqahu aqwalana amma ba'd. Yang dimuliakan pengarah kampus Institut Pelatihan Islam Malaysia, kampus Jelebu, Al-Fadil Ustaz Norawi bin Endut, beserta barisan Rustia untuk bicara iman pada pagi ini. Tidak dilupakan Al-Fadil Ustaz Haji Ahmad Husni bin Haji Abdul Rahman, penceramah kita pada pagi ini, selaku pengarah unit syariah dan antarabangsa Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Ahlan wa sahlan Ustaz. Barakallahu fikum. Seterusnya para peserta bicara iman pada pagi yang mulia ini, hari Jumaat, masya-Allah ya. Tajuk kita pada pagi ini, jaga iman, jaga hati ya. Nampak gayanya memang ada kaitan lah tu, iman dengan hati ni, hati dengan iman Ustaz. Jadi saya kira Ustaz Ahmad Husni ni saya tak perlulah perkenalkan, tuan-tuan dan puan biasa tengok dia di kaca TV ya. Orang glamour ya. Dan apa yang terlebih penting, kita buka minda, buka hati, buka mata pada pagi ini untuk sama-sama kita mendengar perkongsian daripada Al-Fadhil Ustaz Haji Ahmad Husni bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Saya kira tanpa melengahkan masa lagi, dengan penuh takzim saya menjemput Al-Fadhil Ustaz Haji Ahmad Husni untuk berkongsi dengan kita pada pagi ini. Tajuk jaga iman, jaga hati. Falyatafaddal mashkura. Dipersilakan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa liman sara ala nahjihi wastanna bihadihi wa sunnatihi ila yaumiddin wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana yassir lana wa la tu'assir wa atmim lana bil khair. Alhamdulillah, pertama-tamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat, inayah dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala juga dapat sama-sama kita meneruskan kehidupan. Dan alhamdulillah pada pagi Jumaat yang penuh barakah ini dapat sama-sama kita dipertemukan dalam satu ruang bicara dan juga perbincangan. Dan saya di sini bukanlah bimathabatil muallim, bukanlah berkedudukan sebagai seorang guru, dan berhadapan dengan sahabat-sahabat dan juga masyayikh-masyayikh yang berada dalam sesi pada pagi ini. Terima kasih kepada sahabat saya Ustaz, tak boleh sebut nama betul dia sebab apa nama tu memang dipanggil di Madinah dia bayar ya. Kan. Jadi saya ni pun bukan orang Negeri Sembilan. Cuma pernah kerja Negeri Sembilan dulu dekat Seremban 2.
college negeri. Siapa yang tahu college tu legend tu kan. College negeri tu tahulah tu. Alhamdulillah. Jadi saya dengan sahabat saya ni Ustaz Syahrizan, ya, sama-sama dulu di seperkampungan dan sepengajian di bumi Nabawi, di bumi Nabi SAW. Alhamdulillah. Dan bumi Madinah itulah yang mempertemukan kami. Dan semua yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, apabila kita sebut tentang iman dengan hati dalam bicara apa ini saya bicara iman, bicara apa? Bicara iman. Bicara iman. Kita ni nak sembang-sembang tentang iman, tentang hati. Perkara yang memang sentiasa sahaja akan diperkatakan oleh kita tanpa jemu. Kalau hari Jumaat sinonim dengan khutbah. Walaupun khutbah ni taklah semua orang dengar khutbah ni. Sebab bila tu imam sebut saja innal hamdalillah, kita pun bismikallahumma amutu wa ahya. Itu kita. Itu kebiasaan lah. Maksudnya kita akan menjadikan tempat khutbah kita itu sebagai kebiasaan lah. Orang lelaki ni yang tahu ni orang lelaki, orang perempuan dia masa khutbah tu lah masa yang dia paling aktif sekali. Kalau yang kerja tu akan pergi shopping lah, tu biasalah tu. Kan? Pergi makan. Kebetulan awal lah kan boleh keluar 12.30, 12 dah boleh keluar. Jadi beza kedudukan tu. Orang lelaki pula biasanya pergi yang mana memang betul-betul nak dengar khutbah tu, dia dengar lah. Siap download lagi tahu boleh baca lagi dulu. Nak hadam kan, kalau boleh dia nak ngapalkan khutbah tu. Kalau silap salah baris sikit, apa tu imam tu dia lah nak nunggunya. Ada yang macam tu. Ada yang nak pergi semata-mata kerana ia memenuhi tanggungjawab. Memenuhi tanggungjawab untuk solat Jumaat. Dan sekarang ni pun memang mencabar juga nak masuk sembahyang Jumaat ni kan. Kena 2 kali vaksin. Lepas tu kan ada kota pula. Yang sampai dekat pintu masjid dah tak boleh masuk, terasa lah pula alahai dah sampai kat pintu syurga tak dapat lah nak masuk. Macam-macam lah perasaan. Semua ni ujian yang Allah Subhanahu Taala berikan kepada kita. Ada yang pergi tu memang betul dia ponek dah kerja, dah teruk dah bekerja, dia nak jadikan tempat tu sebagai tempat yang dia boleh berehat. Tapi tak apa, semua tu tak jadi masalah. Jangan kita anggap apa sahaja yang kita buat dekat atas muka bumi ni kecuali dengan niat yang salah lah. Maknanya kita kena jelas. Orang mukmin kita kena bersikap ataupun kita kena sentiasa sahaja bersifat apa yang disebut sebagai akhirat sentrik. Kita kena ada jiwa akhirat. Setiap konotasi kehidupan, setiap benda yang mendasari kehidupan orang Islam, jangan kita jadi orang yang sekular tanpa sedar. Kenapa sekular tanpa sedar? Sebab orang sekular ni apa? Semua orang tahu sekular ni adalah memisahkan antara kehidupan dunia dia dengan kehidupan akhirat. Benda dunia, kita kata dunia, benda akhirat, kita kata akhirat. Sedangkan amat rugi bagi seorang mukmin, dia itu adalah subjek akhirat. Kita ni, kehidupan kita dekat dunia ni, apa saja yang kita buat atas muka bumi ni, dia tidak akan berada selama-lamanya atas muka bumi. Sebab dunia ini kita tahu adalah tempat persinggahan. Dunia sebagaimana kata-kata dalam satu dia bukan hadis tapi cuma kata-kata ataupun al-athar. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini merupakan ladang untuk kita bertani, bercucuk tanam dan hasilnya kita akan tuai di akhirat. Maknanya dunianya hanya tempat persinggahan, hanya fasa sahaja. Fasa untuk kita lalui dalam kita panggil cycle, dalam kita punya pusingan kehidupan kita. Kita punya pusingan kehidupan daripada azal, kemudian turun ke ditiupkan roh ke dalam janin ibu, kemudian lahir, kita berada di alam janin, kita pernah berada di alam azali, kita pernah berada di alam roh yang mana kita tidak pernah ada memori tentang dia. Kita duduk dalam alam itu. Ni perjalanan hidup kita ni. Perjalanan hidup kita. Kemudian kita lahir dan kita bersyukur. Syukur kepada Allah Ta'ala. Saya tak pasti. Sama ada warga ilim kita ni
sahabat-sahabat kita ni, masyarakat kita ni, ada tak? Mungkin ada yang lahir dalam keluarga yang bukan Islam dan memilih Islam. Itu sebagai satu benda yang sangat mahal. Sebab itu saya teringat kata-kata Dr. Aid Al-Qarni, kun musliman kun musliman ikhtiaran kama takun musliman ittiraran. Ni satu kata-kata yang amat baik untuk kita renungi. Jadilah kamu orang Islam ikhtiaran, secara pilihan. Ni adalah pula orang telefon. Masa ni lah orang nak telefon. Masa lain tak nak pula dia telefon. Korang pula ni. Mana macam tu lah. Sabar Ustaz Imat ni. Okay, baik. Jadikan Muslim, Kak Menor tadi, itulah masalah. Dia bila ustaz ni, kalau cakap ustaz ke guru ke siapa, kadang dia gitulah. Kalau cakap-cakap kan, kadang ustaz mengajar dalam kelas anak murid. Hari ni kita nak belajar orang yang tak solat duduk dalam neraka. Lepas tu telefon ustaz bunyi, ni bahana akhir zaman. Ni ustaz pun angkat telefon, jawab telefon kejap ni dalam kolej ni. Lepas tu dia letak balik, dia tanya pula anak murid dia. Anak-anak murid sekian, ustaz kat mana tadi? Ustaz lupa lah. Anak murid pun jawab dalam neraka. Dia ingat yang ujung tu. Jadi masalah agak tu. Okey. Jadi alhamdulillah. Maksudnya kita ni lahir ni tadi kita kata apa? Kun musliman ikhtiara. Jadilah kamu orang Islam secara pilihan. Apa maksud secara pilihan? Seolah-olah kita memilih agama ini sebagaimana para sahabat Nabi SAW memilih untuk bersama-sama dengan perjuangan Rasulullah, bersama-sama dengan Nabi beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memilih untuk beriman. Ini satu cabaran buat kita sebenarnya, terutama yang lahir dalam keluarga yang memang sudah Muslim secara keturunan. Sebab itu dia kata, jadilah kamu orang Islam secara pilihan, sebagaimana kamu jadi Islam kamu itu secara ittiraran, secara keturunan. Ataupun kun musliman ikhtiaran kama takun musliman nasaban. Maknanya kamu jadi Islam, jadilah Islam sebagaimana yang kamu pilih Islam itu. Kita pilih. Ada orang dia tak faham kenapa dia jadi orang Islam. Ada orang dia tak faham apakah maksud iman. Sebab bila kita bicarakan soal iman, soal akidah, soal i'tiqad dan sebagainya, dia mempunyai persamaan dan juga perbezaan dalam beberapa hal. Tetapi apa yang kita nak sebut sekarang ni adalah kita, kalau boleh, biarlah kita beriman tu kerana kita memilih untuk beriman. Ini satu perkara yang dia adalah satu pilihan yang harus kita buat. Mungkin ada orang yang Islam secara keturunan, tetapi dia tidak memilih untuk dia beriman kepada Allah. Macam mana? Sebab tak ada dalam tindakan dia. Sebab itulah bila kita nampak maksud dan juga musammayatul iman ataupun madmun ataupun perkara yang menjadi muqtada, intipati daripada iman. Iman ni apa? Iman ni adalah at-tasdiq al-jazim, kepercayaan yang kukuh, yang padu. Orang hari ni sebut padu, padu. Macam mana kita beriman? Contohlah orang anti vaksin. Macam mana dia beriman dengan vaksin ni Yahudi punya kodok. Maknanya dia tak ambil, dia beriman. Sebab apa? Sebab dia percaya dengan benda tu. Contoh kita, kalau kita dengar orang tua-tua dulu bagi nasihat kepada kita kan. Orang tua-tua dulu bagi nasihat apa? Jangan lalu dekat tepi, jangan menyanyi kat dapur. Betul tak? Jangan menyanyi kat dapur, nanti dapat suami orang tua. Kan? Ada orang menyanyi dekat London Albert Hall tu, London, tapi dapat juga suami tua kan. Sama ya. Maknanya kepercayaan, sistem kepercayaan yang kita bina tu, itulah iman. Itulah maksud iman. Maknanya apa yang kita percaya, what we believe, perkara yang kita percaya. Jadi macam mana kita nak mempercayai sesuatu yang, sebab itulah lahirnya orang yang atheist, orang yang tidak percaya kewujudan Tuhan, orang yang tidak mempercayai. Sebab apa? Sebab dia tidak mempunyai satu sistem yang dia kata dia percaya dalam hatinya bahawasanya ada Tuhan yang berhak disembah, ada satu kuasa yang mengatasi segala-galanya, ada satu Tuhan yang mencipta alam ini. Jadi kita ni beruntung. Sebab apa? Sebab sistem tu sudah secara
lahiriahnya kita terima daripada kedua orang tua kita. Cuma masalah dan cabaran kita pada hari ini adalah macam mana kita nak membentuk iman itu sehingga dia menjadi sesuatu yang memacu kehidupan kita. Sebab dengan iman ni sahajalah at-tasdiq, sebab tu dia kata al-iqrar bil qalb. Ini dia punya konotasi iman. Dia punya, kalau boleh saya pecahkan dia kepada maksud-maksud ni, iman ni apa? Iman ni dia punya anatomi dia at-tasdiq bil jinan. Maknanya kita percaya dengan hati. Sebab itu kaitan iman dengan hati ni sangat kuat. Sebab apa? Sebab yang nak percaya tu hati. Sebab yang elemen kita, sebab kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat yang semua orang hafal, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan elemen hati dari sudut tafqih, dari sudut at-tafaqquh, dari sudut kefahaman, dari sudut al-fiqh itu? Sebab Allah kata apa? Lahum qulubun. Allah tak kata lahum uqul, lahum akal. Bagi mereka ada akal. Tak. Allah tak sebut tentang soal akal dekat sini. Dari sudut kefahaman, dari sudut apa, Allah tidak sebut tentang peranan akal dalam perihal orang kata apa, kita kata dalam isu ni Allah Ta'ala tak sebut tentang akal. Tetapi Allah mulakan dengan hati. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Berapa ramai yang kami perosokkan dalam neraka Jahannam tu daripada jin dan manusia. Kerana apa? Kerana sebab hati mereka tidak menekuni dan tidak memahami. Hati yang sepatutnya digunakan untuk memahami. Dia panggil ad-dhamir. Benda yang ada dalam dada kita. Setengah-setengah ulama, sebagaimana yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia kata apa? Hati ni duduk dalam jantung. Jantung kita tu lah. Jantung kita tu. Yang dia kata bentuk macam buah apa, saya tak ingat dah dalam Imam Ghazali sebut dalam kitab dia. Maknanya dalam Ihya Ulumuddin, hati ni bentuk dia macam buah apa, dia tak ingat nama buah banyak buah, tapi bukan buah durian lah yang pasti kan. Kalau hati tu macam buah durian tu naya tu kan. Jadi kenapa? Sebab bila mana Allah sebut tentang elemen yang nak dikaitkan dengan kefahaman, dengan keimanan, sebab iman ni apa? At-tasdiq ataupun al-iqrar bil jinan. Iqrar dulu. Dia mesti, apa maksud iqrar? Qarrara dalam bahasa Arab ni, kalau kita tengok, iqrar ni dia duduk tetap. Dia tak berganjak, dia tak berubah, dia tak boleh digoyangkan dengan apa-apa sahaja. Dia akar yang sudah, maknanya yang begitu kuat tertanam dalam bumi. Kalau kita tengok satu pokok tu, macam mana pokok tu, marilah hujan, marilah badai, marilah apa pun, dia tetap kukuh. Begitulah iman. Syanobar, barakallahu fiik Ustaz. Syanobar, betul. Buah syanobar. Itu Imam Ghazali sebut. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz. Maknanya dalam hati kita tu, itulah jantung tu lah. Jantung tu lah yang dianggap hati kita tu yang duk berdegup tu. Itu kalau saya boleh himpunkan, kalau orang kata sebab tu mati jantung tu, mati kita. Sebab dalam tu dia tak boleh nak dilihat. Dia sesuatu perkara yang ada di dalam sesuatu, tetapi sesuatu itu tak tahu apa. Macam mana kita nak tunjukkan perasaan? Itu yang orang kata tu kan. Macam contoh, Ustaz Bayar dulu bertemu dengan isteri pertama Ustaz. Banyak sih. Kita tak tahu lah lama-lama mana. Dia tak tahu kan. Kot ada tambah dia tak kobar kan. Kedan kan macam mana kan. Maknanya waktu bertemu tu kan, yang kita rasa tulang rusuk bergetar tu. Yang orang duk cakap tulang rusuk bergetar tu. Itulah isu dia. Itulah maknanya perasaan tu. Macam mana kita nak gambarkan dia? Kita tak boleh gambarkan. Dia duduk dalam hati. Jadi bila kita kata al-iqrar bil qalb, satu iqrar bil qalb, wa tasdiq bil lisan. Dan kita membenarkan dengan lisan, membenarkan dengan lidah. Benarkan dengan lidah. Kemudian tambahan daripada itu wal amalu bil arkan. Ataupun pertama sekali at-tasdiq atau al-iqrar bil jinan, wal tasdiq bil lisan wal amalu bil arkan.
kemudian dimurnikan dengan amalan-amalan, dengan tindakan. Sebab iman ni kena ada tindakan. Sebab tu kalau disebut tentang sedekah, hari Jumaat orang suka bagi sedekah. Orang yang mampu nak beri sedekah, orang yang mampu nak bagi zakat, orang yang mampu nak keluarkan duit ni, Nabi SAW sebut dalam hadis, dia kata as-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti iman, bukti jelas iman. Orang yang boleh keluar duit ni, itu bukti iman dia. Orang yang boleh melakukan amal ketaatan dalam keadaan orang lain tak melihat dia, dalam keadaan dia berseorangan yang memungkinkan dia untuk melakukan maksiat kepada Allah, ketika itu dia mampu menjaga diri dia, oh Masya Allah, tabarakallah. Waktu itu adalah waktu yang paling sesuai untuk dia mengetahui sama ada dia tu betul-betul beriman kepada Allah ataupun tidak. Sebab nak percaya apa? Kita nak percaya bahawasanya ada Tuhan yang melihat kita punya perbuatan. Ada Tuhan yang akan membalas segala kerja buat kita. Kalau baik dibalas dengan ganjaran pahala. Kalau jahat dibalas dengan ganjaran dosa dan seumpamanya. Kalau melakukan maksiat ada elemen ketidakberkatan kehidupan, rezeki tersekat. Mana kita nak percaya benda-benda ni? Macam mana kita nak percaya? Tidak boleh tidak melainkan dengan pengalaman. Semua orang akan ada pengalaman dari sudut iman masing-masing. Sebab tu bila kita sebut tentang hati, tadi Allah SWT kaitkan hati itu adalah elemen utama dalam kita. Bila kita jaga hati kita, insya-Allah dalam masa yang sama juga iman kita akan terpelihara. Sebab kita nak percaya ni bukan senang. Kita seronok sekarang ni sebab kita kata kita percaya kepada Allah SWT. Tetapi kadang-kadang apabila kena sesuatu kepada kita, jatuh musibah kepada kita misalnya, macam mana penerimaan kita terhadap musibah? Bercakap senang, tetapi belum tentu orang yang kena musibah dia dapat bersabar dengan musibah tu. Sebab apa? Sebab ketika itu iman dia akan teruji. Semua orang yang kena musibah, iman dia akan teruji ketika itu. Dia nak relate macam mana dalam kehidupan. Seorang sahabat Nabi yang bila mana dia pernah satu ketika dia, kalau tak salah saya nama dia Urwah, dia nak kena potong kaki dia. Dia nak kena potong kaki dia. Cerita dia panjang. Tapi ujung daripada selepas dipotong kakinya itu, sahabat dia tanya, sahabat dia bercakap lah dekat Urwah ni, dia kata kakimu telah mendahuluimu ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya nak katakan dia ni orang yang soleh. Tapi macam mana orang nak tengok dia tu dari sudut dia punya ketakwaan dia, keimanan dia kepada Allah, percaya dia kepada Allah yang memberikan. Sebab bukan itu aja ujian dia. Ujian dia sebelum itu, sudahlah kakinya tak ada ataupun dipotong. Ujiannya sebelum itu, anak dia mati. Anak dia yang menjadi teman dia dalam perjalanan, dalam kembara dia, whatever semua tu, mati. Lalu orang tanya dia, kenapa aku lihat kamu ni tenang? Kamu tenang saja. Dia kata macam ni lah. Bukan aku tak sedih anak aku mati. Siapa yang ada pengalaman mati anak ni, dia faham lah sebenarnya macam mana keadaan dia. Okay? Susah nak digambarkan. Tetapi dia kata, aku boleh bertenang kerana aku yakin. Yang pertama sekali, Allah Ta'ala. Nampak? Dia letak semua benda tu pada Allah SWT. Dia kata, Allah Ta'ala lah yang bagi aku 2 kaki. Dia yang bagi. Dia ambil 1. Maka aku ada 11 lagi kaki. Aku kena bersyukur. Dan Allah Ta'ala berikan aku 7 anak. Tapi Allah ambil seorang daripada 7. Aku ada lagi 6. Kerana itu aku mampu bersabar. Kerana aku mengenangkan betapa Allah Subhanahu Wa Taala ni maha kaya, dah mengurniakan segala rezeki yang begitu banyak kepada kita. Tetapi benda itulah yang menguatkan aku. Sebab itu bila kita sebut tentang elemen hati ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran lebih kurang 168 kali. Banyak cerita-cerita tentang hati. Dan Nabi SAW, kita dah faham tentang hadis ni. Wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya al-qulub ataupun ala wahya al-qalb. Nabi kata sesungguhnya dalam satu jasad ada seketul daging. Jika ia baik
maka baiklah seluruh anggota, dan jika rosak maka rosaklah seluruh anggota. Ketahuilah itu adalah hati. Sebab tu kalau hati ni, kata Imam Ibn Qayyim, dia mesti dirajai. Sebelum kita nak jadikan tindakan-tindakan hidup kita, macam tadi saya sebut, kita semua jangan jadi sekular tanpa sedar. Maksudnya jangan kita pisahkan hidup kita walau sejenak pun daripada makna akhirat. Kita buat apa dalam kehidupan kita, mesti letak pada paksi iman, letak pada paksi isteri berkhidmat kepada suami, letak pada paksi iman. Suami ihsan pada isteri, letak pada paksi iman. Seorang majikan dengan pekerja, letak pada paksi iman. Pekerja dengan majikan, letak pada paksi iman. Bukan kepada paksi kalau bos nampak kita buat kerja, kalau bos tak ada kita merdeka. Tidak. Sebab apa? Sebab kita tahu yang akan perhati kita bukan bos. Bos tu pun dia manusia sama macam kita. Yang akan perhati kita ni siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang susah. Sebenarnya inilah yang sukar untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita. Nak perasan bahawasanya Allah memerhatikan setiap tindak tanduk. Semua benda yang kita buat, sejak daripada kita bangun pagi sampai kita tidur, hatta dalam tidur sekalipun, semua yang kita buat mesti ada justifikasi akhirat. Mesti ada sesuatu yang kita fikir untuk akhirat. Sesuatu yang kita fikir, aku buat benda ni, apa manfaat akhirat aku? Aku buat benda ni, tak kira apa kita buat. Kita buat kerja, kita susun file. Kita susun file pun, biar ada justifikasi akhirat. Macam mana nak kaitkan file dengan akhirat? Itulah maknanya macam mana kita nak jadikan setiap apa yang kita buat itu, kita nakkan perhatian Allah. Ya Allah, aku buat kerja ni, ya Allah, kau perhati aku, ya Allah. Kalau betul aku jaga benda ni, jaga file ni, orang ada maklumat, nanti orang nak cari senang. Nampak? Aku nak mudahkan orang. Jadi kita sentiasa sahaja memberi justifikasi. Jangan kita mengeluh, kenapa aku je kena buat? Orang lain tak buat. Maknanya, kenapa aku je kena? Dia tu duduk relax aja. Kan? Itu cara kita lah. Macam mana cara kita nak menguruskan pula. Itu pergi kepada bab pengurusan. Tetapi dalam diri kita, macam mana kita nak bagikan benda tu justifikasi. Maksudnya bila aku buat benda tu, aku buat kerana nombor satu. Memang susah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Susah. Sebab apa? Sebab kita, kepala otak kita, aku buat kerja, aku cari kerja, buat kerja ni, nak makan gaji. Maknanya nakkan gaji. Betul. Dapat gaji tu dapat. Sebab tu kata Pak Hamka, kalau kerja sekadar kerja, kerbau di sawah pun bekerja. Kalau makan sekadar makan, beruk di hutan pun makan. Maksudnya kalau itulah sahaja kita punya. Ni contoh. Kejap lagi mungkin sekarang ni pukul 9 lebih dah. Kejap lagi kita akan mungkin ada setengah-setengah kita mungkin habis pada sesi ni akan solat duha. Kalau kita solat duha kita sebab selalunya orang kata, kau kena jaga sembahyang duha ni. Sebab apa? Bila kita sembahyang duha, insya-Allah rezeki datang. Nampak? Sembahyang stick kat situ. Harap tuan-tuan dapat bersabar sebentar. Mungkin line Ustaz sebab dia tengah drive tadi kan. Mungkin line dia terputus kejap. Harap tuan-tuan sabar sebentar. Saya dimaklumkan tadi dia sedang hantar rumah dia ke hospital. Jadi sebab tu dia online pagi ni dalam kereta saja. Jadi maklumlah kita kalau dalam kereta ni kan, dia kadang-kadang line tu terganggu sikit. Okey, Ustaz Ahmad Husni, boleh Ustaz Bukan habis bateri handsetnya panas. Macam itulah. Okay. Itu pun ujian keimanan kita juga pagi ni. Kita beriman dengan handset dia bertahan sejam, tapi dia tak bertahan sejam. Jadi insya-Allah lah. Afwan, ini biasa
Saya bab-bab terputih ni biasa dah jadi dah. Ya. Ini benda-benda yang memang dalam apa nama tu occupational hazard lah orang Negeri Sembilan kata kan. Bukan bukan lain tuan-tuan dan perempuan yang down. Yang down saya punya Masya Allah ada dengan sahabat-sahabat kita daripada apa nama tu bahagian agama, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih kalian dapat bersama pada pagi ni. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kehidupan kita. Apa nama tu nanti kita akan apa nama tu address sikitlah sahabat-sahabat kita di bahagian agama dan kaunseling ni, Masya-Allah. Tugasan-tugasan yang kita. Okey, baik. Bahagian agama kaunseling penjara ke Ustaz? Macam mana? Ni dari penjara. Ya. Saya faham. Saya dah masuk penjara 2-3 kali dah. Tapi masuk tu melawat lah. Bukan masuk tinggal dalam penjara saya dah bertemu dengan banduan, termasuk banduan-banduan akhir saya pernah bertemu dengan mereka, berbincang dan kita buat apa nama tu sesi apa nama LDK dan seumpamanya. Banyak sangat pengalaman yang saya dengar daripada mereka dan apa nama tu banyak sangat perkara-perkara yang sebenarnya kita boleh insafi diri kita bila kita berada dengan mereka. Walaupun kita sebagai penguasa, walaupun kita sebagai seorang yang mengawal mereka dan sebagainya, tetapi sebenarnya banyak sangat pengalaman-pengalaman hidup dan juga pengajaran-pengajaran yang apabila mereka ini kita kena reflect sebenarnya. Baik. Ala kulin, tadi kita sebut tentang macam mana kerja kita tu kita kena buat. Apa saja yang kita buat tu, biarlah kita buat itu untuk mendapatkan perhatian Allah Subhanahu Wa Taala, bukan perhatian manusia. Sebab kalau kita nak dapatkan perhatian manusia ni setakat mana sangat yang dia nak boleh bagi kat kita. Setakat mana sangat manusia ni kaya dengan pujian kepada kita. Setakat mana sangat manusia ni akan ingat dan juga memberi penghargaan kepada kita. Sebab kalau kita target yang itu, maka kita akan pasti kecewa. Tetapi kalau kita menyasarkan Allah Ta'ala, contoh tadi kita solat duha. Orang ramai solat duha kata apa? Kata solat duha ni nak datangkan rezeki. Betul tak? Siapa yang sembahyang duha, insya-Allah bawa pula cerita Abdul Rahman bin Auf yang mana tak pernah meninggalkan solat Jumaat dan solat jamaah bersama-sama dengan itu solat Jumaat tu memang confirm lah. Dan dia tak pernah meninggalkan, katanya tak pernah meninggalkan solat duha. Justru rezekinya bertambah. Jadi solat duha kita tu kerana apa? Kerana rezeki ke kerana Allah? Ustaz, takkan tak boleh? Boleh. Tak ada masalah. Kalau dalam satu kaedah disebut ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kamu dengan keadaan penuh keyakinan Allah Ta'ala terima doa kamu. Tak apa. Maknanya kita nak apa? Kita buat baik ni nak ganjaran, nak itu. Tak ada masalah. Tetapi kenapa tidak kita angkat lagi level? Level tu angkat bagi tinggi betul-betul. Sebab apabila kita sandarkan setiap perbuatan kita kepada Allah, itu bermaksud kita sandarkan kepada siapa? Kita sandarkan kepada Yang Maha Kaya. Kalau kita nak rezeki, kita sandarkan perbuatan kita kepada Allah yang Maha memberi rezeki. Pasti ke tidak rezeki itu akan datang kat kita? Of course akan datang. Rather than kita hanya bersandarkannya kepada rezeki. Aku solat duha ni sebab orang kata rezeki murah, solat duha ni. Sandaran kita tu hanya pada rezeki, setakat rezeki. Tetapi kalau kita angkat dia, kerana apa? Kerana tanggungjawab kita kepada Allah. Sebab apa Nabi SAW sebut dalam hadis, kullu sulama min ahadikum sadaqah. Setiap persendian dalam tubuh kamu ini ada tanggungjawab sedekah ke atas kamu. Kita ada berapa sendi? Kita ada 360 sendi. Siapa yang sedekah RM360 sehari? Siapa yang sedekah RM36 sehari pun kadang-kadang susah kita nak sedekah. Tetapi Nabi kata cukup perkara tersebut. Cukup sedekah tersebut hanya dengan engkau melaksanakan 2 rakaat duha. Baik. Bila kita buat perkara itu kerana kita buat sebab Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu siapa? Yang Maha Pemberi rezeki dia. Yang segala pembendaharaan ada pada dia. Segala ketentuan, kudrat, iradat semua pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila kita meletakkan sasarannya adalah Allah Ta'ala,
Itu adalah sasaran yang terbaik, sasaran yang terhebat. Tak kira apa sahaja yang kita lakukan. Sebab tu jangan mengharapkan hanya keredaan manusia, terhad kepada keredaan manusia semata-mata untuk kita dapat kepuasan atas apa yang kita buat, tetapi harapkanlah sesuatu yang itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya sebab tu Imam Hasanul Basri pernah ditanya kepada dia, kenapa aku lihat engkau sentiasa tenang dan engkau tidak pernah merungut tentang soal rezeki? Kenapa kita, sebab bila berkaitan dengan hati ni, kita biasanya ada satu perasaan. Perasaan yang merosakkan hati ni adalah apa dia? Penyakit-penyakit hati ni, pertama sekali, paling utama sekali, benda yang berlaku terhadap syaitan kepada Bani Adam. Ini penyakit nombor satu, adalah hasad. Hasad ni bahasa Arab, terjemah bahasa Melayu, dengki. Tapi Melayu dia punya padu dia lagi, dia sebut hasad dengki. Melayu ni dia gabungkan tu jadi lagi macam kalau kita tengok lagi teruk lah keadaan dia. Hasad dengki. Hati ni bila ada hasad kepada orang, maka kita sudah ada, dan kita tahu bahawasanya setiap kali kita buat dosa, akan ada satu titik hitam dalam hati kita. Dalam ayat Allah Ta'ala kata apa? Kalla bal rana ala qulubihim. Ada karat kat hati ni. Dia bila hati ni macam ni lah. Bila kita tengok Imam Syafi'i kata apa? Imam Syafi'i kan pernah mengadu kepada guru dia, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku mengadu kepada Waqi' tentang buruknya hafalan aku. Hari tu aku tak dapat menghafal. Sepatutnya dia dapat menghafal 2 muka surat sekaligus. Dia hanya dapat menghafal separuh muka surat, 1 je. Masya Allah. Kita nak menghafal 2 baris pun bukan main seksa. Imam Syafi'i ni 2 muka surat. Lebih kurang itulah ceritanya. Lalu dia mengadu kepada gurunya mengisyaratkan kepadanya agar tinggalkan maksiat. Dan kita tahu Imam Syafi'i ini bukan ahli maksiat. Tetapi dengan keadaan dia itu pun, dia itu dinasihatkan oleh gurunya tinggalkan maksiat. Sebab apa? Sesungguhnya ilmu Allah Ta'ala itu adalah cahaya. Dan cahaya tidak akan tersinar kepada hati, kepada orang yang bermaksiat. So, nak dapat cahaya ilmu ni nak dapat cahaya kat mana? Dalam hati kita lah. Kalau hati kita hitam, gelap, kalau mengikut ilmu sains lah. Kalau mengikut ilmu sains, benda yang hitam ni, dia menyerap cahaya ke? Dia memantulkan cahaya. Benda hitam ni biasanya kalau orang bagi cahaya, dia akan serap cahaya. Serap tu maknanya cahaya tu hilang. Benda hitam ni dia akan hilangkan cahaya. Tetapi benda yang putih, benda yang bersih, dia akan memantulkan kembali cahaya. Dia akan memantul keluarkan cahaya. Maknanya hati kita ni tak boleh hitam. Kalau hitam, datanglah apa pun. Sebab tu kita tengok ada tak orang agama, orang yang nampaknya pakai serban, pakai kepiah, pakai semua, pakai dengan ridak apa semua. Tapi boleh tak dia buat jahat? Kita tak tergambar kan benda tu Kita tak tergambar benda tu. Tak tergambar orang yang mempunyai features macam tu boleh buat jahat. Sedangkan ada kes-kes yang kita tahu, dia ni mungkin ahli masjid dan sebagainya, tapi balik rumah dia pukul isteri. Balik rumah dia seksa anak-anak. Ada orang yang nampak macam baik, masya-Allah tabarakallah, mulut keluar Quran semua sekali, tetapi apa yang berlaku dalam kehidupan dia sebaliknya daripada apa yang dibacakan di mulutnya akan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh berlaku tak boleh berlaku? Saya banyak terjadi tuan-tuan. Kita ustaz-ustaz ni selalu pergi masjid. Selalulah. Kemudian kita ni ialah berhubungan dengan orang lah. Saya pernah masuk satu masjid tuan-tuan. Ni cerita ni untuk renungan kita bersama. Sebab apa? Sebab kita membawa imej agama. Ramai di sini kita membawa imej agama. Sepatutnya kita menjadi pemasar Islam yang baik. Orang yang tengok kita, orang rasa tertarik dengan Islam. Orang tengok kita, saya teringat satu kata-kata yang pernah dinasihatkan kepada kami waktu saya belajar dulu.
waktu tu almarhum Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz rahimahullah datang melawat ataupun datang buat umrah lah waktu ketika tu. Dan kami biasanya pelajar-pelajar, tak kira siapa, tak kira parti, tak kira siapa-siapa pun, kalau ada pemimpin negara ke yang datang, orang-orang yang terkenal ataupun mereka yang mempunyai jasa dalam negara, kalau Tuan Guru Ni Aziz tu bukan sahaja dia seorang pemimpin tetapi dia juga seorang ulama, maka kami pelajar-pelajar memang akan pergi berjumpa. Satu hari saya pergi berjumpa sebelum nak bawa dia ke rumah pelajar ataupun nak bawa dalam pertemuan pelajar. Saya pernah duduk dengan dia, dengan kesederhanaan dia, masya-Allah tabarakallah, wala nuzaki Allah ahada. Lalu dia kata, dia terpacul keluar pada mulut dia, sebab orang-orang yang alim ni kalau dia nak bagi nasihat, dia akan terus bagi nasihat begitu saja. Satu benda yang saya ingatlah, paling ingat nasihat beliau, bila mana dia cakap, dia kata begitu saja terpacul keluar daripada mulut dia. Dia kata, kalau kita nak tahu, dia cakap lahjah Kelantan lah kan. Kalau kita nak tahu, macam mana kita nak tahu orang itu wali Allah Subhanahu Wa Taala? Kita baca inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang-orang yang menjadi wali Allah ni tidak ada ketakutan kepada dia dan mereka ini tidak berduka cita. Lagu mana kita nak tahu orang ni wali Allah? Apa maksud wali Allah? Dia kata. Kita pun nak jawab kokak tak tahu. Dia kata ginilah. Wali Allah ni adalah orang yang bila orang lain kelih pada dia, tengok kepada dia, Allah Ta'ala kata, dia kata, orang tu kalau orang tengok kepada dia, orang lain tu, orang yang melihat kepada orang tu, dia akan ingat kepada Allah SWT. Saya kata, macam mana? Maksudnya, bila kita duduk dengan orang tu, dia kata, otak kita tidak akan terfikir untuk nak bercakap pun kita kena jaga, nak buat sesuatu pun kita macam kawal, seolah-olah kita bukan dia itulah yang ni, tetapi apabila kita duduk dengan dia akan mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala, ataupun disebut sebagai Al-Jalisus Salih dalam hadis. Seorang sahabat yang kita duduk bersamanya dan dia adalah orang salih yang sentiasa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka inilah peranan kita sebenarnya. Biar orang tengok kita, orang ingat kepada Allah, bukan orang tengok kita, orang benci kepada agama Allah. Tetapi banyak benda yang kita tak jaga sebenarnya, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Kita berada dalam zaman, saya belum pergi lagi, kita nak jaga iman kita dekat mana? Jaga iman kita dekat media sosial. Jaga hati kita dekat media sosial. Ini lagi banyak masalah yang berlaku. Semua benda dalam negara, semua benda kita nak komen. Inilah Zahiratul Ruwaibidah. Ataupun kita panggil fenomena Ruwaibidah yang sentiasa sahaja pada akhir zaman ni kita dapat tengok. Semua orang akan bercakap tentang semua benda. Semua orang akan bercakap isu agama, isu hadis, isu syariat, isu itu. Ada sahaja orang yang mungkin tak berilmu pun dia nak bercakap juga. Dan kalau orang berilmu pun bukan bidang dia, dia nak tetap bercakap juga, nak komen juga, walaupun itu sebenarnya tidak wajar untuk dia lakukan. Sebab tu dalam zaman penuh fitnah ni kita kena hati-hati. Kata kalau tak salah ingatan saya, Hudzaifah Ibn Yaman yang meriwayatkan hadis-hadis fitnah akhir zaman daripada Nabi SAW. Hudzaifah kata kepada dia kata Nabi SAW sebut tentang fitnah ni. Fitnah akhir zaman ni dia akan menimpa semua umat. Dia akan menimpa semua orang seumpama hujan menimpa setiap bumbung rumah apabila ia turun. Maknanya semua orang akan terkena ujian akhir zaman. Ujian akhir zaman semua orang akan kena. Fitnah ni akan kena kepada semua. Jadi sahabat-sahabat ni tanya kepada Nabi SAW, macam mana kita nak berhadapan dengan fitnah ni? Macam mana kita nak berhadapan dengan kesulitan ni semua ni, skala mala sulit ni? Paling padu sekali kata Nabi SAW, begitulah maksudnya. Yang paling baik sekali untuk kamu lakukan adalah diam, kata Nabi. Diam, bukan komen.
Yang kita ni nak komen semua benda. Sehingga menyebabkan kadang-kadang kita hilang iman. Hari ni orang berbalah tentang Tuhan. Orang berbalah tentang Allah. Cari Tuhan kat mana? Ada yang kata sini, ada yang kata macam ni, ada yang macam berbalah, bergaduh. Bergaduh tu ibarat saya selalu kata, mereka ni bergaduh sehingga akhirnya hilang Tuhan. Hilang Tuhan. Tak jumpa Tuhan. Dalam pergaduhan itu mereka hilang Tuhan. Apa maksud hilang Tuhan? Hilang adab, hilang rasa hormat, mula nak mengatakan orang ni kafir dan seumpamanya, mula nak mengenakan itu sifat ini, label itu, label ini. Ini semua masalah kita. Masalah yang berkaitan dengan orang agama. Macam tadi saya nak cerita tadi, saya masuk satu masjid. Ustaz-ustaz ni biasa masuk masjid. Saya masuk masjid. Ada satu hari saya masuk masjid, kemudian dalam keadaan yang agak, yalah kita pun dah habis sembahyang, dah apa semua, kita nak keluarlah daripada masjid. Biasanya saya bawa kereta. Saya tak tak ada motor sebab saya tak boleh bawa motor sebab bila saya bawa motor dalam KL, minggu pertama saya kerja bawa motor 2 kali saya accident. Jadi tak bawa motor sejak daripada tu. Bawa kereta. Saya bawa kereta nak keluar daripada masjid. Ni nak keluar daripada masjid. Kita ni pun dah pelan dah dalam masjid. Bukanlah kita bawa laju. Tetapi tak perasan ada seorang lelaki dengan anak dia yang membonceng dia bawa motor. Nak masuk dalam masjid ni. Nak pergi ke masjid. Ini soal tindakan kita, soal hati. Nak masuk. Saya nak keluar. Tiba-tiba saya perasan dia, saya break mengejut lah. Kita break mengejut, tak nak terlanggar dia. Dia pun nampak saya break mengejut tu. Dan tuan-tuan, ini orang nak masuk masjid. Orang nak masuk masjid. Orang yang nak masuk masjid. Tindakan dia kepada saya, dan dia ni memang saya kenal. Dia ni adalah AJK masjid dan orang kuat masjid tu. Tindakan dia saya nak sebut tu pun tak sampai lah saya punya nak menyebut tu. Dengan mulut dia, dengan tangan dia, dengan segala mala ni semua keluar. Semua keluar lah. Tiba-tiba, yalah, kalau orang kata takkanlah tak kenal tu ustaz. Saya kalau boleh, saya tak nak orang kenal saya pun sebagai ustaz. Saya buka tingkap. Saya angkat tangan nak kata maafkan saya sebab tadi keluar mungkin tak perasan saya terbreak. Anak dia yang kat belakang tu tepuk bahu ayah dia. Ayah. Anak tu yang kenal. Ayah. Ustaz. Yang ayah dia tengah duduk membebel lagi. Jadi, kita contohnya, saya nak ambil premis ni. Berapa ramai orang yang apabila berurusan dengan orang masjid, dengan orang-orang agama, orang baliknya orang akan bagi satu feedback. Feedback apa? Susahlah berurusan dengan orang agama ni. Susahlah berurusan dengan mereka ni. Sebab apa? Sebab kasar, sebab garang, sebab kita tidak mendepani masyarakat dengan satu sikap yang mana sikap itu kita sebenarnya bawa wajah Islam, wajah agama, wajah iman. Sebab orang yang beriman ni kata Nabi SAW innama bu'istu rahmatan wa lam ub'asu la'anan. Aku ni diutuskan sebagai pemberi rahmat. Maknanya orang tengok Nabi tu orang tahu dia tu rahmat. Orang segan dengan dia. Orang rasa karisma Nabi SAW dalam kehidupan ataupun dalam muamalat. Maka inilah sekarang ini menjadi satu tanggungjawab kepada kita dan juga menjadi satu cabaran kepada kita. Bagaimana untuk kita memurnikan maksud kita ni benar-benar beriman kepada Allah, kita menjaga kepribadian kita, kita menjaga aspek-aspek yang penting dalam kehidupan kita, dalam perkara-perkara yang bukan besar pun. Sebab Nabi SAW menyebut cabang-cabang iman ni terlalu banyak. Paling kecil sekali, paling kecil kata Nabi adalah apa? Imatatul adha anit tariq. Mengangkat satu kesusahan di jalan raya. Saya nak ambil part iman paling kecil ni tuan-tuan. Mengangkat kesusahan ni Nabi bagi contoh. Kalau kita dekat rumah kita tuan-tuan balik rumah tengok
macam mana cara kita menguruskan sampah dekat rumah kita. Tengoklah. Kat situ kita boleh tahu iman kita ni bagus ataupun tidak. Iman kita benar-benar kepada Allah Ta'ala ataupun tidak. Kita tengok cara kita mengurus sampah. Sepatutnya sampah kita bila kita bawa keluar, kita isi dalam plastik, kita ikat elok-elok, kita pastikan supaya sekurang-kurangnya kita kawal bau daripada keluar. Kita kawal bau daripada boleh binatang-binatang datang untuk mencari itu dan sebagainya. Kita tutup dengan elok tempat sampah kita. So kita jaga benda tu. Kita jaga. Itu orang beriman. Tapi kalau orang yang, contohlah, orang yang ni dia bawa keluar, dia buat sambil lewa je. Kena pula ada anak kecil, ada pampers pula dalam tempat sampah tu. Sebab tu setengah-setengah orang sanggup beli plastik yang wangi tu nak bubuh pampers. Semata-mata kerana apa? Semata-mata kerana tak nak benda tu tersebar ataupun bila ada binatang yang ni, benda tu akan berada di merata-rata dan menyebabkan orang rasa jijik. Ini sahaja dah boleh menentukan sama ada kita ni benar-benar memurnikan maksud iman kepada Allah Ta'ala atau tidak. Baru-baru ni, isu kita yang heboh di dalam masyarakat, isu yang berkaitan dengan bendera putih misalnya. Orang kata, kenapa perlu ada bendera putih sedangkan ini macam-macam lah orang kata. Ini menunjukkan bahawasanya kita masih lagi belum melaksanakan maksud keimanan kita yang sebenar. Sebab apa? Sebab Nabi katakan, wallahi la yu'min, tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Tidak sempurna iman orang itu apabila dia itu tidak mengasihi jirannya. Apabila jirannya berada dalam keadaan kelaparan, sedangkan dia berada dalam keadaan kekenyangan. Jiran tidur dalam keadaan lapar, dia tidur dalam keadaan sengkak perut. Maknanya, ini adalah satu benda yang kita harus fikirkan. Bagaimana dalam kehidupan kita seharian banyak lagi aspek-aspek keimanan yang harus kita perhatikan. Bila kita baca ayat Quran misalnya, bila kita berzikir, bila kita buat amalan-amalan kita, apakah semata-mata amalan yang kita buat, yang kita lakukan itu kita perhatikan? Solat kita, apakah kita upgrade solat kita ataupun sama je keadaan solat kita daripada dulu, daripada mula kita belajar sampai hari ini? Berapa banyak lagi sunnah-sunnah Nabi SAW dalam solat yang kita tidak amalkan? Ini perkara-perkara yang sebenarnya nak menjaga dan nak upgrade iman kita ni. Kita nak baiki, kita nak tambah baik kita punya bacaan Al-Quran. Berapa banyak bila kita baca ayat-ayat, walaupun ayat itu turun kepada orang kafir, walaupun ayat itu turun kepada orang munafik, Allah Ta'ala sebut perkara itu kepada orang fasik. Berapa ramai yang akan refleks kembali ayat Al-Quran itu pada hati dia, pada diri dia. Bila dia baca ayat tentang orang kafir, dia kena refleks. Dia kata, apakah aku ni ada tak sifat-sifat yang Allah Ta'ala benci, yang Allah Ta'ala tak suka ada dalam diri aku pada ayat ni. Itu sepatutnya yang berlaku kepada diri kita. Kita sentiasa sahaja kena melakukan perkara-perkara yang membolehkan diri kita untuk menambahkan keimanan kita. Kepada sahabat-sahabat kita yang berada di bahagian agama dan kaunseling, sahabat-sahabat, saya suka apabila saya berhadapan dengan sahabat-sahabat di dalam penjara dan seumpamanya. Satu perkara lah yang kalian kena rasa beruntung. Macam mana Ustaz? Kami ni duduk dalam penjara ni, kami beruntung belah mana ni? Beruntung, kalian mungkin ada ruang buat dosa. Ada ruang buat dosa dalam penjara tu. Tetapi dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang kalian pernah lakukan sebelum ini, yang anda sekalian pernah buat sebelum ni, bila anda dimasukkan ke dalam penjara, sebenarnya itu adalah satu rahmat dan juga satu keberkatan buat kita. Kenapa? Kerana kita terhalang dengan duduknya kita dalam penjara tu, kita terhalang daripada kita meneruskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan waktu kita di luar penjara. Ini satu benda yang semua kena syukuri. Walaupun dalam keadaan Ustaz tak rasa, Ustaz kami duduk dalam penjara, saya faham benda tu. Saya dah berbual, dah
walaupun tak sama perasaan tu. Saya yakin memang tak sama. Waktu saya duduk sekejap itu pun saya dah berasa dah betapa kosongnya jiwa. Saya faham benda tu. Tetapi apabila kekosongan itu kita betul-betul isi. Sahabat-sahabat isilah betul-betul. Kalau yang belum mahir baca Al-Quran, mahirkanlah baca Quran dalam keadaan kita sedang berada dalam tahanan. Kenapa? Sebab itulah yang menjadi kekuatan kepada para ulama. Bukan kalian saja pernah duduk dalam penjara, ya. Para ulama pun mereka tidak melakukan kesilapan, tetapi kerana kezaliman pemerintah, mereka pernah masuk dalam penjara. Jadi apa yang mereka buat dalam penjara itu, mereka katakan, kalau aku dihalau keluar daripada negeri, aku anggap itu sebagai satu bentuk pelancongan kepada diriku. Aku boleh tengok negeri orang lain. Kalau aku disimpan dalam penjara ataupun ditahan dalam penjara, aku akan anggap itu satu masa yang Allah Ta'ala berikan kepada aku untuk aku beramal sebaik-baiknya dengan diri aku, kerana aku telah dikecualikan daripada kesibukan dunia yang mana sebelum ni aku sibuk dengan dunia. Maknanya dalam ni, kalau kita belum mahir baca Quran, biarlah kita mahir baca Quran dalam penjara. Yakinlah bahawasanya usaha kita untuk menjaga hubungan kita dengan Al-Quran akan mendapat perhatian Allah Ta'ala. Allah kata dekat kita apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran itu, az-zikra yakni Al-Quran, dan kamilah yang akan menjaganya. Allah akan jaga. Apa maksudnya? Kata Mufti Meng, dia kata kena faham benda ni. Siapa-siapa sahaja yang menjaga hubungan dia dengan Al-Quran dan dia berusaha untuk menjaga Al-Quran itu dalam kehidupan dia. Menjaga ni ada dalam bentuk hafazan, ada dalam bentuk kita baca dan kita amalkan, macam-macam bentuk penjagaan. Maka kalau Allah Ta'ala janjikan Al-Quran ni Allah akan jaga, apakah yang akan berlaku kepada orang yang menjaga Al-Quran? Sudah pasti Allah akan jaga dia juga. Sebab apa? Sebab dia jaga benda yang Allah jaga. Jadi ini peluang untuk kita. Yang belum mahirkan baca Al-Quran. Yang sudah mahir, ajar rakan-rakan dalam satu tahanan untuk mereka mahirkan diri baca Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu orang yang mengajar Quran dan orang yang belajar tentang Al-Quran dan mengajarkannya kepada manusia. Nombor 3, anggaplah solitasi yang dilalui ni, masa yang dilalui ni adalah untuk membentuk peribadi kita. Sebab apa? Sebab ini ruang untuk kita kembali kepada Allah. Kalian semua ni sedang diperhatikan oleh Allah. Kalian berada dalam keadaan hukuman dunia, yang mana hukuman dunia ni diberikan kepada kalian ataupun dikenakan kepada kalian untuk anda semua muhasabah, kembali melihat diri. Kalau tidak kerana hukuman ni, kita takkan tengok apa kesalahan kita. Kita takkan kenal potensi diri kita sebagai manusia, yang mana potensi manusia itu ada keupayaan untuk mengubah diri dia menjadi orang yang lebih baik. Mengubah diri dia. Walaupun dalam keadaan mungkin kita kata, saya tak tahu lagi Ustaz, berapa lama lagi nak duduk dalam ni dan sebagainya. Jadikanlah tempat yang kita duduk itu sebagai tempat untuk kita betul-betul memasukkan intipati keimanan dalam diri kita. Kita beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Allah takdirkan aku begini bukan untuk aku jadi selama-lamanya begini. Selama-lamanya aku dalam keadaan begini. Tetapi kalau aku mampu ubah diri kita tu bukan untuk diri kita. Bukan untuk diri kita. Kita ubah diri kita sebab kita tahu Allah Ta'ala cipta kita sebagai makhluk, cipta kita sebagai insan bukan untuk menjadi perosak atas muka bumi. Allah cipta kita dengan penuh kesempurnaan, yang mana dengan kesempurnaan itu Allah nakkan sesuatu yang lebih baik daripada kita. Kita sebenarnya bukan nak
menyedapkan hati sesiapa. Bukan nak nak memujuk ketua penjara, tak. Kita bukan. Kedudukan kita adalah untuk kita sentiasa mendapatkan perhatian dan redha Allah. Itu sahaja matlamat. Sebab apa? Sebab kita kena terima kasih. Allah dah bagi kita kehidupan. Allah dah bagi kita macam-macam. Allah bagi kita nikmat dan sebagainya. Allah bagi kita walaupun dalam keadaan kita tertahan, terkurung dan seumpamanya, tetapi yakinlah sentiasa sahaja ada perhatian dan kasih sayang Allah kepada kita. Sebab Allah nak kita jadi baik. Allah nak kita jadi hamba-Nya yang terbaik dan mati dalam keadaan yang terbaik. Jadi sebab itulah orang-orang yang soleh terdahulu, mereka akan berusaha supaya setiap inci kehidupan mereka akan dimurnikan, akan dipastikan setiap daripada hidup mereka tu, mereka akan pastikan mereka akan sentiasa berada dalam ketaatan kepada Allah. Dan ketaatan kita telah sebut tadi, bukan semestinya dalam bentuk ritual, tetapi ketaatan juga boleh datang dalam bentuk keikhlasan kita bekerja, dalam keadaan kita melakukan setiap yang kita lakukan dalam hidup ini, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak redha Allah Taala, kita nakkan kebaikan daripada Allah Taala, kita nakkan perhatian Allah Taala kepada apa yang kita lakukan. Maka itulah, buatlah apa saja. Kita sebagai ibu bapa, kita sebagai anak, kita sebagai majikan, kita sebagai pekerja, kita sebagai guru, kita sebagai pelatih, kita sebagai pendidik dan sebagainya. Lagi-lagi pendidik. Pendidik ni saya selalu sebut, guru-guru ni ataupun pendidik-pendidik ni, kita di bahagian latihan, kita selalu memberi latihan pendidikan dan seumpamanya. Kita ni adalah ibarat cawan, tuan-tuan. Cawan. Saya pun tak ada cawan. Cawan ni ataupun gelas. Gelas ni, kalau gelas itu bersih, bila kita tuang air dalam gelas tu dan kita bagi minum orang akan minum tanpa was-was. Sebab apa? Sebab orang tengok gelas bersih, air bersih, orang akan terus minum. Tetapi kalau gelas tu tak bersih, bekas tu kotor, kita tuang air yang bersih, bila kita bagi orang minum, orang nak minum ke orang agak-agak nak minum? Sudah tentu orang akan teragak-agak. Orang kan takkan minumnya. Sebab apa? Sebab dia akan anggap air dalam tu kotor sebab bekasnya kotor. Sebab tu kita sebagai pendidik, bekas kita tu, kita adalah bekas. Kalau kita kotor, kalau kita tak elok, ilmu yang masuk dalam diri kita, kemudian kita curahkan kepada orang lain, ilmu tu juga akan dikotori oleh diri kita yang kotor. Tetapi kalau diri kita bersih, bekas pada diri kita tu bersih, ilmu yang masuk dan yang keluar diberikan kepada masyarakat, diberikan kepada anak didik kita, itulah ilmu yang moga-moga mendapat keberkatan Allah dan mengalir sebagaimana air yang bersih yang diteguk minum daripada gelas yang bersih. Saya kira untuk sesi penyampaian saya setakat ini dahulu, dalam keterbatasan waktu dan juga keterbatasan keadaan, saya mohon maaf kepada sahabat-sahabat semua atas kekurangan dan juga atas keadaan saya yang terpaksa, sebab pada pagi ini saya terpaksa mengantar isteri saya ke hospital untuk beliau menjalani rawatan. Jadi yalah, maknanya jadual tu kita tak boleh nak ejah lah. Maknanya kebetulan ada juga ceramah, saya akur dengan perkara ini dan juga apa yang dapat saya sampaikan, moga-moga adalah sedikit sebanyak kebaikan dan juga perkara-perkara yang boleh kita ambil daripada apa yang telah kita kongsikan. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih kepada Ilim Jelebu yang sudi menjemput dan juga menjadikan pertemuan kita ni satu pertemuan yang baik pada pagi ini. Mojo saya tak tersebut Ustaz Bayatul Nur Hazahriah Asy'ari kan, sebab nama orang lain lah. Jadi saya kembalikan baliklah kepada Ustaz Syarizan kita. Tafadhal masykur. Jazakallah khair, barakallahu fiik Ustaz. Memang guna akaun orang rumah ni handphone ni, handphone saya pun problem. Nampak sayang orang rumah. Tanda sharing tu. Tanda setia tu. Ya. Okey Ustaz, kalau kita ada masa sedikit lagi Ustaz, kalau boleh kita Q&A ke? Macam mana?
ke Ustaz memang nak Boleh. Q&A boleh. Okey, kalau macam tu saya buka pada para peserta. Kita ada kurang lebih 10 ke 15 minit ni. Jika ada soalan kepada Al-Falil Ustaz. Kalau sementara menunggu soalan daripada peserta, Ana nak bertanya lah. Ada yang bertanya melalui WhatsApp Ana ni. Soalan itu macam biasa didengar lah. Berkenaan dengan bila Ustaz sebut tadi orang-orang agama mestilah bertindak, orang melihat orang agama ni orang teringatkan Allah kan. Orang akan rasa insaf, orang akan rasa nak melakukan kebaikan. Tapi dalam kes pendakwah terkenal baru-baru ni Ustaz yang membawa imej agama, pertanyaannya bagaimana sikap kita sebagai individu Muslim untuk menerima berita seperti itu, berita bila ada pendakwah, berita macam itulah, pendakwah terkenal kan. Sedangkan tadi dikatakan orang agama ni bawa imej agama, imej yang baik, orang akan ingat Allah, begitu. Ya. Terima kasih. Susah juga saya nak jawab soalan tu. Sebab bila kita bercakap, dia seolah-olah kita meludahkan air liur ke langit timpa muka sendirilah. Benar. Ia adalah satu perkara yang sangat menyayat hati. Pertama sekali, sikap kita sebagai seorang mukmin. Bila kita tengok, inilah yang Nabi SAW sebut dalam hadis, ajaban li amril mu'min. Sangat ajaib urusan orang beriman. Bila berlaku sesuatu nikmat, dia bersyukur. Bila berlaku sesuatu musibah, dia sabar. Kita tengok individu agama. Kita tengok dia. Boleh jadi tak benda tu berlaku kat kita? Nombor satu kita tengok boleh tak jadi benda tu berlaku kat kita? Ada kebarangkalian tak benda tu berlaku kat kita? Ada kebarangkalian. Jadi, pertama sekali yang kita kena reflect, macam saya sebut tadi, selalu reflect pada diri sendiri. Aku ni pun belum tentu. Jadi, macam mana manusia pun, saya selalu kena lah tuan-tuan. Saya selalu kena sebab kami ni di pusat pungutan zakat. Saya tahu sahabat-sahabat kalau terlibat dengan zakat pun selalu kena. Orang zakat ni semua orangnya makan gaji buta, tak kerja, goyang kaki, lagi teruk dia kena kata bayang tolo, dia kata. Duduk dalam pejabat sujud-sujud, atau ini apa rosak, makan harta haram, semua dia kata kat kita. Kan? semua diletakkan kat kita. Saya faham benda tu. Sebab tomahan manusia, apa yang manusia nak kata, boleh jadi. Kenapa? Kalau ikut zaman Nabi dulu, yang khianat kepada Nabi, yang Nabi SAW sebut ayat yang turun, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, bila datang seseorang fasik bawa berita, maka kamu kena tabayun. Seorang sahabat Nabi yang dilantik menjadi pemungut zakat. Dia tu orang baik, orang yang orang nak Nabi lantik jadi orang yang pungut zakat ni biasanya bukan orang jalan-jalan lah, orang yang amanah dan sebagainya. Tapi dia bawa berita palsu bila dia nak kutip zakat daripada perkampungan Bani Al-Harith pada ketika itu. Dia anggap ketika itu dia macam perasan mereka nak bunuh dia ataupun orang perkampungan tu nak apa-apakan dia. Lalu dia balik, dia bagi tahu kepada Nabi bahawasanya kampung yang dia nak pergi itu kebetulan yang nak bagi zakat tu adalah pak mentua Nabi. Nabi bernikah dengan Juwairiyah bintul Harith. Maknanya dekat kampung tu orang tu nak serang dia. Dia tohmah. Yang ditohmah ni siapa? Pak mentua Nabi. Nampak tak? Jadi sikap ni kita kena sedar bahawasanya jahat ni boleh berlaku kat siapa-siapa. Nombor satu, jahat ni siapa-siapa boleh berlaku. Dia bawa image. Sebab itu kita tengok orang yang membawa image ada dua. Satu, benar-benar membawa image dia sebagai orang agama kerana dia beragama. Nombor dua, dia hanya membawa image agama sebagai alat untuk dunia dia. Ni dua.
Tapi jangan kata saya kata itu pada dia ya. Jangan faham pula. Oh, dia ni bawa imej agama kerana dunia lah ni. Berapa ramai orang yang menunggang agama kerana dunia? Oh, terlalu ramai. Kalau tanya Ustaz Bayai, orang yang nak ambil haji umrah tu, dia punya soleh dia bukan main masa nak ambil duit orang tu kan. Nak buat haji umrah tu belum tentu lagi. Kami tahulah banyak pengalaman waktu kami belajar dulu. Ya Allah, kami tahulah macam mana manipulasi yang dimainkan. Sebab apa? Sebab seorang yang pernah semayang di belakang Nabi. Orang ni pernah semayang di belakang Nabi. Serban dia besar lagi pada serban Nabi. Tetapi dialah orang yang mengutuk Rasulullah SAW di belakang Rasulullah. Ini benda ni tuan-tuan kena sedar. Siapa-siapa boleh jadi. Jadikan itu sebagai sempadan untuk kita. Ini yang kita kena buat. Tindakan kita, bukan kita cari, betul ke tak dia buat tu? Ada tak video yang dia nak tengok juga? Kan? Ada tak benda-benda? Jangan. Sebab itu akan lagi mencala kita punya iman. Jadi kita nak jaga iman kita macam mana? Kita kata, benda ni boleh jadi juga dekat aku. Benda ni boleh jadi juga. Kita nak nasihat anak-anak kita. Macam mana kita nak sampaikan mesej ni? Mungkin anak-anak kita kata, ayah, mak, tak sangka lah Ustaz. Tu sebut nama. Ustaz, apa nama tu? Ustaz sekian-sekian tu macam tu rupanya. Contohnya lah. Kita bukan kata, benda ni, anak-anak kita cakap, benda ni kita ambil dia as it is. Macam tu lah. Benda ni boleh berlaku kat siapa-siapa. Kalau kita pun terdiri dari kalangan pendakwah, kita kena cakap dekat anak-anak kita. Benda ni pun boleh berlaku kat Abah. Oh, Abah pun buat macam tu. Bukanlah Abah buat. Abah nak nikah satu lagi pun tak berani. Lagi nak buat benda tu. Contoh. Bukan Abah yang ni. Tapi boleh jadi tak kat Abah? Boleh jadi. Kalau benda tu jadi kat Abah, kamu sedih tak? Kita reflect balik benda tu. Jangan kita fokuskan kepada benda yang berlaku. Kita fokuskan kepada pengajaran apa yang kita kena ambil. Benda yang kita buat. Sebab saya sangat berhati-hati bila nak bercakap tentang manusia, bila bercakap dengan orang. Kami dah tahu, kami dah alhamdulillah Allah Ta'ala rezekikan pengalaman-pengalaman itu. Saya sendiri pernah berurusan dengan ramai penceramah-penceramah, dengan ramai ustaz-ustaz, dengan ramai. Saya sendiri pernah, kita bercakap sebagai kita orang agama, sahabat-sahabat saya tuan-tuan, kerja di ILIM dan seumpamanya. Kita ni berusahalah jaga imej kita. Tetapi dalam masa yang sama, kita jangan anggap kita ni holier than thou. Apa maksudnya? Kita jangan anggap kita ni malaikat, orang lain tu laknat. Jangan, tolong. Tolong jangan anggap diri kita ni baik. Dan jangan pandang orang tu lebih rendah daripada kita. Sebab apa? Sebab bila itu berlaku, orang yang baik itu sudah menjadi jahat. Kata, kalau tak salah inilah yang juga pandangan daripada Imam Al-Ghazali. Dia kata apa? Apabila seseorang yang baik itu, dan perkara yang sama juga disebutkan oleh Ibn Qayyim dan sebagainya, orang-orang yang pernah menulis tentang hati. Ketika mana orang baik merasakan dirinya lebih baik dari orang lain, maka ketika itulah dia sedang melakukan kejahatan yang pertama. Okay? Dia sedang memulakan kejahatan. So jangan rasa diri kita baik pada orang. Kita sentiasa sahaja fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kamu menyucikan diri kamu sendiri. Allah Ta'ala lebih tahu siapa yang lebih bertakwa kepada dia. Wallahu a'lam. Ada soalan daripada Tuan Syekh Muhammad Jasmi Jaafar. Dia angkat tangan. Lama dah dia angkat tangan. Dipersilakan jika ada soalan. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Dan sekalian para peserta ahli syurga, alhamdulillah insyaAllah. Ustaz, soalan daripada saya, mohon share ataupun mohon ijazahkan satu ilmu yang boleh kita amalkan, ilmu yang mudah, istiqamah, yang boleh mengukuhkan iman kita hingga kita dijemput oleh Allah SWT. Satu ilmu Ustaz, insyaAllah. Baik, terima kasih. Bab ijazah ni, dan tak berani jugalah nak ijazah. Tapi apa yang Nabi SAW bagi tahu dekat kita, itulah ijazah terbesar kepada kita lah. Satu perkara yang Nabi pesan kepada kita, ada beberapa pesanan.
apa nama tu yang Nabi SAW pesan kepada kita, antaranya thalathun muhlikat. Ini kita kena awasi. Thalathun muhlikat. 3 benda yang membinasakan diri kita. Apa dia? Syuhun muta', sifat bakhil, kedekut yang sentiasa sahaja dituruti, wa hawa muttaba', dan hawa nafsu yang sentiasa diikuti, wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Ini semua ni kena kawal. Ini semua berkaitan dengan iman kita, tuan. Berkaitan dengan iman kita. Syuhun muta', hawa muttaba', i'jabul mar'i bi nafsihi. 3 benda ni. Nabi kata 3 benda yang membinasakan. Pertama sekali, sifat kedekut bakhil yang ditaati. Kita ni sentiasa sahaja benda tu berlaku. Nombor 2, hawa nafsu yang sentiasa dituruti. Hawa nafsu ni macam-macam lah. Suami tak mampu nak beli Thermomix. Sekarang ni betul tak orang perempuan ni nak tanya juga. Nampak telio tak Thermomix 6 tu? Nampak telio. Kan? Oh, sampai bergolok bergadai nak kena beli. Maknanya begitulah. Ustaz, kalau itu kayak gitu kat lelaki tak kena. Ada juga lelaki ni basikal. Sekarang orang gila naik main basikal kan. Yang orang lelaki, Masya Allah, nak belilah basikal. Boleh 1000 beli. Hawa nafsu yang dituruti. Kadang-kadang hawa nafsu ni tuan-tuan, bukan hawa nafsu kepada mata benda, hawa nafsu kepada, kalau lelaki kepada wanita, tak. Hawa nafsu ni dia boleh pergi macam-macam. Dia boleh pergi dalam kerjaya, dia boleh pergi dalam macam-macam bentuk. Kita kena timbang, apakah ni hawa nafsu aku ke, ataupun ni betul-betul keperluan, ataupun benda yang betul dalam kehidupan. Ini Nabi bagi ni paksi-paksi hidup. Nombor 3, i'jabul mar'i bi nafsihi. Seseorang tu dia rasa takjub dengan diri dia. Dia rasa bagus. Dia perasan bagus. Kalau bahasa budak-budak sekarang, bajet bagus. Nombor 3, rasa takjub. Takjub atas diri sendiri tau. Maknanya kita rasa bagus daripada orang. Kita rasa aku ni baik dah. Aku ni kerja tempat agama. Baik dah aku ni. Tak. Mungkin orang yang kerja sapu sampah lebih baik pada kita. Ambil hikmah. Al-hikmah dalatul mu'min. Hikmah itu merupakan perkara yang hilang daripada orang mukmin. Anna wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Siapa yang jumpa dia dekat mana-mana pun, dia lebih berhak untuk mendapatkan hikmah itu. Yu'til hikmata man yasha. Allah Ta'ala akan beri hikmah kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah kata, siapa yang diberikan hikmah, dia sebenarnya telah diberikan kebaikan yang melimpah ruah, yang sangat banyak kebaikan. Hikmah ni kalau kita dapat jumpa, kalau kita dapat pegang dia, inilah yang disebut sebagai apa maksud hikmah. Hikmah adalah bertindak atas dasar yang benar, pada keadaan yang benar, dalam bentuk yang benar, berdasarkan ilmu yang benar, kepada pihak yang benar. Itu dia. Itu antara maksud hikmah. Maksudnya ketepatan. Masa yang tepat, masa yang betul, cara yang betul, kaedah yang betul, dan ilmu yang betul. Itu adalah hikmah. Moga-moga Allah rezekikan kita dengan semua itu, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Jika ada yang nak bertanya lagi, boleh Ustaz? Boleh. Dipersilakan jika ada pertanyaan. Kalau tak ada anak-anak ni ada satu soalan lagi Ustaz. Bismillah. Bila bercerita tentang iman, sudah tentulah dia berkait dengan akidah katanya. Betul. Jadi apakah pandangan Ustaz apabila ada orang menafsirkan surah Al-Ikhlas, Qul huwallah huwa itu kembali kepada Muhammad, adakah itu bersangkut paut dengan akidah dan juga iman? Apa pandangan Ustaz? Berkaitan dengan ayat itu, kita kena faham ya, ayat itu adalah paksi iman. Ayat itu, surah Al-Ikhlas adalah paksi iman. Dia sangat berkaitan dengan iman. Saya nak bagi tahu satu je lah. Apabila orang menafsirkan huwa itu bukan kepada Allah Ta'ala tetapi kepada Nabi Muhammad SAW, ia menafikan tafsiran, bukan kita kata
saya boleh kata itu adalah ijma' ulama'. Maknanya kalau kita menafikan ijma' ulama' ni, kita lawan ijma' ulama' ni, wa man yushaqiqillah wa rasul kan, min ba'di ma tabayyana lahumul haq kan. Ayat tu, siapa yang melanggar Allah Ta'ala dan melanggar Rasul selepas daripada datang kebenaran. Selama ni kita faham qul huwallahu ahad ni apa? Qul, Allah Ta'ala kata kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Huwa dekat situ, kalau dalam bahasa Arab disebut dhamirus sya'n. Maknanya dhamir yang katakanlah dia itu. Sebab apa? Okay. Sebab apa? Sebab surah ini diturunkan apabila orang bertanya tentang nasab Tuhan. Okey? Orang tanya tentang siapa Tuhan? Unsub lana rabbak. Orang-orang kafir, dia tanya Nabi, nisbahkan Tuhan kamu. Mana nisbah dia? Okey? Kamu kata ada Tuhan kan? Macam kami kata ada tu sama Allah Ta'ala, kami tunjuk kan? Kamu punya Tuhan macam mana? Apa nisbah ketuhanan kamu? Nisbah dia apa? Apa nasab dia? Apa keturunan dia? Apa mana asal usul dia? Maka apabila Allah berfirmankan itu kepada Nabi Muhammad, adalah menjadi jawapan kepada orang-orang kafir. Bila kita katakan Allah tu siapa? Maknanya kita kata qul huwa, dia itu. Dia tu kembali kepada siapa? Allah lah. Logik tak? Logik mudah je. Orang tanya saya, apa Ustaz Husni, kona tak PU bayai? Sebab dia pernah masuk PU. Kona tak PU bayai? PU Syarizan. Dan tak kona PU Syarizan. Tapi kalau sebut nama dia bayai, tu kona. Kona benar lah tu. Kona betul. Okey. PU bayai tu, dia tu. Nampak? Kalau kita cakap kan, bayai tu, Ustaz bayai tu, dia tu. Mangai suara sodap. Contoh. Bila kita kata, takkanlah dia tu, bila kita sebut Ustaz bayai, Ustaz tu, dia tu, bila kita sebut dia tu, kita nisbahkan kat diri kita. Gila ke apa? Senang kita lah. Kan? Tak betul. Dia mudah je. Dari sudut bahasa pun tak lepas dah. Dia simple. Dia sangat simple benda ni. Masalah ni sangat simple. Saya tak faham. Tapi tafsiran ni datang daripada ulama'. Kalau dia datang daripada ulama', itu mungkin kesilapan dia. Dalam memahami ataupun meninggikan Nabi Muhammad SAW kepada tempat yang Nabi Muhammad sendiri tak suka dia ditinggikan lebih daripada darjat yang sepatutnya. Okey. Ini kena hati-hati. Ini sangat berkaitan dengan iman. Tolonglah kita, kalau bab tafsiran Al-Quran, tolong. Saya memang nasihatkan, terutama diri saya dan sahabat-sahabat. Tolong, nombor satu. Jangan kita tafsir ikut hawa nafsu kita. Nombor dua, tolong tengok apa yang ulama' muktabar tafsir. Tengok dulu. Ibnu Katsir kata apa, Al-Tabari kata apa, Al-Qurtubi kata apa. Tak apa, nak pergi tafsiran tafsir Al-Qushairi, tafsir Al-Alusi, tak apa. Mereka sendiri pun tak tafsirkan huwa tu sebagai Nabi Muhammad SAW. Walaupun mereka memetakan tafsir mereka kepada tafsir yang berbentuk tasawuf dan juga berbentuk hati. Tak ada masalah. Sebab kami belajar tafsir dengan guru kami dulu, kami ingat Syekh Abdul Aziz Abdul Rahman, kalau tak silap saya. Dia katakan, baca semua tafsir, sebab sebaik-baik tafsir adalah masa, zaman. Zaman tu yang akan paling baik menafsirkan Al-Quran. Jadi kalau kamu nak himpun ilmu-ilmu Al-Quran ni, nak suruh tafsir, orang nak himpun tafsir apa? Tafsir bahasa pun berpuluh-puluh jilid. Tu baru cakap pasal bahasa. Belum pergi lagi tafsir ekonomi, belum pergi lagi tafsir fiqh, belum pergi lagi tafsir akidah, belum pergi lagi tafsir hadis. Lagi macam-macam. Jadi tuan-tuan, qul huwallahu ahad, kekallah dengan maksud dia macam tu. Macam saya kata tadi lah, kalau kita bercakap tentang orang lain, bila kita sebut dia tu refer kepada pihak yang kita sedang bercakap lah. Dan ini merupakan nasab dan nisbah Tuhan yang bila ditanya oleh orang kafir kepada Nabi, Nabi menjawab. Dan itulah jawapan Abu Sufyan bila dia pergi jumpa Maharaja Rom. Orang Rom tu tanya dia, Islam ni macam mana? Kamu dengar apa tentang Muhammad? Apa agama dia bawa? Dan apa dia punya paksi agama dia? Dia cerita tu, dia baca surah tu. Qul huwallahu sampai habis dia baca. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
dia yang waktu bukan Islam, belum Islam lagi ketika itu, pun membaca ayat itu dengan tidak mengubah maknanya. Dia sebagai orang Arab yang memang faham secara zahirnya itulah kaedah biasa yang digunakan dalam menafsirkan dan menerangkan tentang sesuatu pada pihak yang ketiga. Itu biasa. Dia pun macam tu. Kalau kita ni ditafsir lain daripada apa yang dia tu, kita ni teruk lagi lah daripada Abu Sufyan waktu dia belum Islam. Wallahualam. Okay, itu mungkin jawapan saya lah. Ustaz, ada soalan di ruangan komen tu. Ah, Assalamualaikum Ustaz, daripada ni Rosmah Swigem. Kalau kita menghadapi seseorang yang langsung tak mahu ditegur, contohnya jagalah kebersihan, jagalah aurat tetapi tak dapat terima, walaupun teguran tu 2 atau 3 perkataan je, tapi membebel berpanjangan sehingga berjam-jam. Mohon pencerahan Ustaz. okey. Orang yang tak nak ditegur, kita tak payah tegur. Bukan tak payah tegur, apa kasar bunyi tu. Maksudnya orang yang tak nak ditegur, tak nak menerima teguran, kita patut tegur dia bila sesuatu tu jadi pada dia. Contohlah, ada kesan berlaku kepada dia tak jaga kebersihan, ada kesan berlaku bila dia tak jaga aurat, ataupun sebagainya. Maka ketika dia datang mengadu dekat kita tu, kan, contoh banyak penyakit lah, contoh pasal dia tak jaga kebersihan kan, banyaklah penyakit, tak tahulah apa semua. Itulah maknanya dah teruk. Sebab ada kadang-kadang orang ni dia takkan sedar kecuali benda yang terlalu teruk berlaku kat dia. Nasihat diberikan pada masa yang tepat. Orang yang tak perlu dengan nasihat, mungkin kita boleh bagi nasihat. Ini pandangan Imam Ahmad. Imam Ahmad selalu cakap, aku hanya menyampaikan tentang sunnah Nabi SAW. Mereka nak dengar, mereka dengar. Mereka tak mau dengar, aku sudah tidak ada apa-apa perasaan. Sebab apa? Sebab aku dah sampaikan. Okey, kita ambil pegangan Imam Ahmad ni pun bagus. Kita bagi bagi nasihat. Kita pun bagi nasihat tak payah membebel. 1-2 je, 2 patah je. Ni, kita jaga sikit kebersihannya. Benda kebersihan ni Nabi jaga. Malu kita tau jadi umat Muhammad, tak ikut Nabi kita. Ataupun apa sahaja bentuk, boleh nasihat dalam bentuk perkataan, boleh nasihat dalam bentuk tindakan, boleh nasihat, itu ikut kita punya level. Kalau level kita level yang tinggi, boleh dibuat dengan kuasa, mungkin kita guna kuasa kita untuk nasihat. Tapi kalau level kita sama-sama, kita gunakan macam-macam elemen lah. Macam-macam elemen kita boleh nasihat. Yang penting nasihat telah kita sampaikan. Dia nak dengar ataupun tidak. Tetapi yakin, ini sekadarlah pengalaman yang saya boleh kongsi. Ada orang yang akan dengar nasihat apabila masalah berlaku atas diri dia. Masa dia datang minta nasihat, masa itulah yang terbaik untuk kita bagi nasihat. Wallahualam. Tadi ada orang angkat tangan lagi tadi. Ada yang seorang angkat tangan tadi. Dipersilakan jika ada soalan. Kita ada 2 minit lagi ni. Rasa macam tak jadi tu. Tak ada. Okey, kalau tak ada, saya ingat sampai di situ je lah kot Ustaz InsyaAllah. Sebab Ustaz pun tadi katanya ada urusan. Jadi tuan-tuan dan puan para peserta sekalian, sebelum kita mengakhiri bicara iman kita pada pagi ini, saya mohon kepada tuan-tuan para peserta semua onkan kamera untuk kita ambil gambar sikit dengan penceramah kita. Nanti kita boleh masuk dalam FB Ilim. Ni ada satu lagi ujung ni. Boleh ya? Boleh dipersilakan. Sambil buka sambil buka kamera tu. Nak mencegah penyakit ain. Okey, ni satu benda yang sangat bagus ni sebenarnya. Ada nama sama ni, Muhammad Usni, masya-Allah. Okey. Apa nama tu? Ain ni untuk kita elak, memang kita kena sentiasa beramal dengan, kalau saya kita beramallah dengan zikir pagi petang tu ya. Zikir pagi petang. Al-Adhkar as-sabah wal masa, Adhkar as-sabah wal masa, ataupun yang setengah-setengah orang beramal dengan ni maksurat lah, maksurat kita baca tu kan, yang susunan Imam Hasanul Banna tu, tak ada masalah, baca yang tu. Tak kiralah wazifah kubra, wazifah sughra, silakan. Okay, itu ni. Kemudian kadang-kadang Nabi SAW ajar kepada kita mudah je, banyak benda. Allahumma inni a'udzubika min ainin hasid. Maknanya ya Allah,
aku berlindung denganmu daripada mata yang hasad. Sebab Ibnu Qayyim kata apa? Ini sebab itulah kita pun ain ni benda yang kita tak boleh kawal Dan antara ubat ain ni kalau kita terkena ain. Kalau kita kena ain yang tanya ni Ustazah Rabiha tadi kan. Kalau kita terkena ain, antara rawatannya adalah disebut oleh para ulama, kita kena dia nak angkat ain tu, antara rawatan usaha dia. Kalau tak salah ingatan saya pernah baca, kita kena minum sesuatu daripada tangan dia. Maknanya air basuhan tangan dia, kita kena minum. Ini antara usaha lah. Tapi nak tahu siapa yang ain kita tu. Kita pun tak tahu kan. Tapi bahaya ain ni, saya nak sebut kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam tafsir Ibn Qayyim, dia kata bila dia syarah ayat wa min syarri hasidin idha hasad, bila mana aku berlindung daripada keburukan orang hasad dengki apabila ia hasad. Inilah ain ni. Ni ain ni. Adanya ainul hasid. Kata Imam Ibn Qayyim, keburukan hasad tu lebih laju sampai kepada orang yang dihasad daripada sihir. Maknanya dia lebih powerful daripada sihir. Tak perlu sihir-sihir pun. Ain cukup. Sebab tu kita nak mengelakkan diri kita ain orang ataupun orang ain kita dulu kena usaha benda tu. Nombor satu, bila tengok nikmat ada kat orang lain, pertama sekali kita sebut Alhamdulillah, Subhanallah, Masya Allah. Okay. Masya Allah. Masya Allah kata dia. Masya Allah nikmat dia. Alhamdulillah Allah bagi kat dia. Kan? Moga-moga ada juga aku rezeki. Kalau betul rezeki aku, Allah takdirkan juga kepada aku. Bukan kita minta dia hilang nikmat. Ataupun bila kita tengok satu-satu, kita terus rasa memang susah nak kawal perasaan tu. Tetapi nombor satu, balik pada Allah Ta'ala. Senang. Ini benda paling senang. Qul Masya Allah. Qul Insya Allah. Cakap ni Masya Allah, Insya Allah, Subhanallah, hebat, yang kita selalu sebut sekarang ni bukan hebat, padu. Padu dulu. Padu. Kena dekat dia, pedu. Kan? Okay. Sebut Masya Allah. Okay. Masya Allah ya akhi. Mana? Masya Allah. Nak Islamik ke tak? Yang penting sebut benda tu dulu. Mantap Pak Abu. Mantap Pak Abu. Mantul. Mantul. Mantap betul. Kan? Apa-apa pun Masya Allah. Tabarakallah. Ini benda Nabi selalu sebut. Masya Allah. Tabarakallah. Tolonglah. Kekallah dengan sikap mulut kita tu macam tu. Tak kira sama ada kita berhadapan dengan orang Islam ke bukan Islam. Saya pernah berhadapan dengan orang bukan Islam. Ada seorang tu, dia teragak-agak. Dia dah biasa cakap insya-Allah. Bila berjanji, tiba-tiba dia nak bercakap dengan orang bukan Islam, dia macam terstop. Okay, we will adjourn the meeting and dia nak sebut insya-Allah and dia macam teragak pasal yang dia berhadapan tu dengan orang bukan Islam. Saya terus cakap kat dia, and insya-Allah we will meet again. Lepas tu dia kata, Ustaz, tak apa kita cakap insya-Allah kat orang kafir. Apa masalahnya? Bukan kita berjanji dengan dia, kita janji dengan Tuhan. Cakap je lah. Kan? Bila orang kafir bagi, ini dakwah kita juga. Orang kafir bagi sesuatu, orang bukan Islam bagi, thank you, Alhamdulillah, thanks. Thanks so much. Yalah, bila cakap dengan orang lain ni biasanya cakap putih gitu lah kan. Oh, Masya Allah. Masya Allah, sebut je. Sebut. Sebab apa? Dengan menyebut tu, itulah yang Nabi buat sehingga orang tertarik dengan agama. Sampai orang rasa, everything you sebut Allah, why? Dia akan tanya. Everything you sebut Allah, why? Lepas tu kita boleh reason lah. You know if we not, kita tak sebut Allah, kita punya hati kadang-kadang tak bersih tau. You kalau tengok orang lain dapat nikmat ataupun sesuatu, kalau kita tak ni, benda tu tak dapat berkat. There's no blessing. Cakap. Saya dulu pernah pergi melawat hospital. Di hospital kat sini rupanya saya tak perasan, rupanya ramai di kalangan hospital. Ramai ya Ustaz Bayar. Maknanya saya masa pergi hospital dulu, saya buat apa? Kalau dengan anak-anak kecil kan, selalunya kita salam dengan anak kecil,
anak kecil yang cium tangan kita, betul tak? Betul tak? Budak kecil yang cium tangan kita kan? Tapi saya pergi melawat hospital tu, hospital kanak-kanak. Kami dalam rangka lawatan ketika itu. Takziah, boleh? Kita nak cakap takziah kepada keluarga bukan Islam, kita sebut takziah sahaja tanpa kita semoga Allah memberkati si mati. Tak payahlah. Itu dah over the limit. Kita hanya cakap takziah, semoga tak apa. Semoga Allah kalau ikut dalam bahasa Arab, takziah kepada orang Islam, dia ada dua. Ahsanallahu azaakum wa ghafara limayitikum. Itu dalam Islam. Allah memperelokkan, memperkuatkan takziah kamu, maknanya elok kamu takziah tu, dan juga ampun dosa si mati. Itu untuk orang Islam. Tapi kalau untuk bukan Islam, kita kata ahsanallahu azaakum. Berhenti takat tu je. Allah memperelokkan takziah. Kalau kita sebut, nak sebut rest in peace boleh ke Ustaz? Kalau takut nak sebut rest in peace tu, kita kata may Allah grant you patience. Okay. Semoga Allah kurniakan kamu kesabaran. Tak apa, yang tu. Bukan kita doakan si mati dia. Boleh takziah, tak ada hal. Bagilah takziah tu pun. Okay. Condolences. Nampaklah terror sikit orang putih kan. Condolences. Takziah. Sudah. Berhenti takat tu. Kita tak payah doa-doa panjang-panjang. Yang penting kita setakat dia je. Setakat untuk diri dia. Bukan untuk si mati dia. Itu takziah kepada orang bukan Islam. Okay. Jadi macam yang kita sebutkan tadi, maksudnya kita kaitkan. Saya pernah kat hospital tadi, cerita tak habis lagi. Saya salam budak tu, saya cium tangan dia. Saya cium tangan budak tu. Tiba-tiba seorang doktor India datang. Dia kata, hey. Dia kata, dia macam tegur lah. Dia kata, hey. Isn't it should be the boy who kiss your hand? Dia cakap. Dia biasa doktor cakap orang putih. Saya kata, yes. Orang kata, saya kata in general sense betul budak ni sepatutnya hormat orang tua dan dia salam, tetapi ini sunnah. Saya kata sunnah. This is the sunnah, the prophetic tradition of our Prophet Muhammad SAW. Lepas tu dia macam wow, dia kata why. Saya kata kita orang tua, kita dah banyak dosa. Budak ni clean. Dia tak ada dosa. Siapa yang harus cium tangan siapa? Logically, saya tanya dia. Lepas tu dia kata, betul juga dia kata. Logik juga. So, kita lah cium tangan dia. Nabi ambil tangan anak, cium. Kan? Nabi ambil tangan budak-budak, cium. Bukan bermaksud Nabi hormat letak budak tu tinggi pada dia. Tapi kerana kasih sayang baginda kepada anak-anak. Okay. Passion, compassion, affection. Okay. Boleh ke non-Muslim nazak menantu nak sampai? Boleh. Tak ada masalah. Selagi mana benda tu tak ada offended daripada ahli keluarga yang lain. Kalau ahli keluarga yang lain macam menghalang, so kita tak payah buat lah. Tapi kalau tak ada halangan, kita pergi bisik kat dia pelan-pelan, kata aunty ataupun menantu. Kita menantu Muslim, dia bukan Islam. Kita cakap mami ataupun mak ataupun ayah, father, please recite the syahadah, tolong. La ilaha illallah. Kita tak apa. Kita bisik kat telinga dia, tak ada masalah. Itu dakwah kita sampai dia mati. Okay. Jadi begitulah. Cuba tunjulkanlah sunnah-sunnah yang kita selama ini mungkin kita rasa tak selesa nak tunjuk. Tapi kita tunjuk dengan rasa kebanggaan bahawasanya sunnah Nabi Muhammad SAW ni adalah universal dan dia adalah satu benda yang harus kita banggakan sebagai seorang Muslim. Wallahualam. InsyaAllah. Dan balik Ustaz Payah. InsyaAllah. Tabarakallah. Allah barik fiik. Wafikum barakallah. Tuan dan perempuan, begitulah tadi kita punya taman-taman syurga dengan mutiara-mutiara hikmah daripada Ustaz Haji Ahmad Husni. Jadi Akam dah screenshot ke? Belum. Minta tuan-tuan lupa sekali lagi sebelum kita tangguhkan dulu bicara kita pada pagi ini dengan onkan kamera untuk kita ambil gambar sikit dengan Ustaz ni. Disilakan tuan-tuan puan onkan kamera. Terima kasih banyak.
Ustaz Kam kalau dah standby beritahu Okey, standby semua. Satu, ramai lagi tak buka ni. Okey, 1, 2, 3. Okey, tunjuk tampil sikit tuan-tuan dan puan, peserta sekalian boleh? Tunjuk best sikit. Supporting lah kita punya peserta hari ni, Masya Allah. Okey, sekali lagi Ustaz Kam. 1, 2, pandang kamera. 1, 2, 3. Okey. Okey, jazakallah khair kepada semua peserta. Terima kasih. Khususnya kepada Fadil Ustaz penceramah kerana sudi bersama dengan Ilim Jelebu pada pagi ini. InsyaAllah Ustaz nanti kita datang Jelebu lah Ustaz. Boleh. Ke, betul. Dah lama tak pergi dah. Itu dah tu. Makan lemak. Okey, jadi tuan-tuan puan sekalian, saya ingat kita akhiri dulu, kita tangguhkan bicara iman kita pada pagi ini dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Subhanakallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih dan juga minta maaf di atas segala kelemahan kami dalam menyelaraskan program pada pagi ini. Yang baik tentu daripada Allah, buruk kelemahan diri kami sendiri. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.